Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk kepada kelas yang berikutnya dalam kursus Basic Hospitality Marketing. Okay, kita sambung untuk topik 1.3 iaitu Types of Marketing ataupun jenis-jenis pemasaran. Okay, pemasaran bermula dengan pencipta dan berakhir dengan pengguna. Dalam sesebuah rantaian urusan jual beli, okay, kita tahu dia mesti dimulakan dengan pengeluar produk ataupun pencipta produk dan pemberi perkhidmatan, dan seterusnya berakhir dengan pengguna yang membeli dan menerima produk atau sesuatu perkhidmatan tersebut. Jadi ini adalah sejenis proses pengguna mempelajari dan mendapatkan produk dan perkhidmatan. Dan untuk makluman semua, ini adalah lebih daripada sekadar pengiklanan. Apabila kita sebut tentang jenis pemasaran, ianya bukan sekadar berkisar tentang promosi, tentang iklan, tapi lebih daripada itu. Jadi untuk hari ini kita akan tengok 9 jenis pemasaran ataupun 9 types of marketing yang utama. Ini termasuklah media yang menawarkan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan dan penyelidikan yang membawa kepada keputusan akhir bagaimana untuk membungkus dan menjualnya. Dalam jenis-jenis marketing ini kita akan tengok bagaimana pengeluar produk ataupun pemberi perkhidmatan mempengaruhi pengguna supaya mereka dapat membeli produk dan perkhidmatan yang pengeluar tawarkan. Okey. Kita tengok satu persatu daripada 10 10 jenis types of marketing. Yang pertama ialah penjenamaan, kedua perhubungan awam, ketiga pengiklanan penyiaran, keempat point of purchase, kelima online presence, keenam direct, ketujuh multi level, ke-8 street teams, ke-9 philanthropic dan ke-10 guerrilla. Okey, kita tengok dulu yang pertama, iaitu jenis types of marketing yang pertama adalah penjenamaan. Okey. Produk atau perkhidmatan mesti perlu mempunyai tumpuan, pasaran, sasaran dan juga nama yang dikenali atau jenama untuk berjaya. Sesuatu produk itu, jika kita nakkan pengguna kenal pada produk sorry, jika kita nak pengguna kenal ataupun tahu produk kita, mesti ada nama, mesti ada branding ataupun jenama. Penjenamaan ini merupakan satu bentuk pemasaran yang berfungsi sebagai asas untuk pengiklanan masa depan. Yang mana penjenamaan ini boleh membantu menjadikan produk atau perkhidmatan kita menarik dan terkenal. Kamu semua sedia maklumlah, setiap produk ataupun setiap item yang dijual dalam pasaran mesti ada nama ataupun mesti ada brand yang tersendiri, dan kadang-kadang brand itu sendiri melangkaui ataupun melebihi nama produk itu sendiri ataupun jenis produk itu sendiri. Contohnya, kalau kita katakan, kita ambil contoh minuman koko, serbuk koko. Yang paling terkenal dalam pasaran adalah jenama Milo. Kita ada juga jenama-jenama lain untuk produk serbuk koko seperti Vico, seperti Ovaltine. Tapi bila sebut je serbuk koko, mesti kita teringatkan Milo. Begitu juga dengan lampin pakai buang. Mesti kita sebut Pampers, betul? Jadi sebenarnya banyak lagi jenis, pelbagai lagi jenis lampin pakai buang yang brand-brand lain seperti Huggies, Pet dan sebagainya, tapi tetap kita guna Pampers. Pampers ni salah satu brand, brand lampin pakai buang. Begitu juga dengan produk mi segera contohnya. Okey, kita selalu sebut mi segera sebagai Maggi, sedangkan Maggi itu sendiri adalah nama sejenis brand bagi satu jenis mi segera. Banyak lagi jenis mi segera yang lain. Kita ada Mami, kita ada apa lagi? Mi Ruskis, Pa and Ma, whatever, I don't know. Okey, banyak lagi ya. Okey, seterusnya penyenaman ini adalah merangkumi nama, slogan dan grafik tersendiri seperti logo brand itu tersebut. Okey, kita tengok. Ini adalah beberapa contoh branding ataupun penjenamaan produk yang biasa kita tengok dalam pelbagai bidang. Okey, kita contoh McDonald's, terkenal dengan huruf M-nya ataupun bentuk gerbang yang berwarna kuning itu. Seterusnya Amazon.com, okey, portal membeli belah yang paling besar di dunia, seperti Shopee juga Lazada. Okey, FedEx, kurier perhantaran,
Toblerone jenama coklat, okey. Baskin Robbins ice cream, okey. Yang gelang empat tu brand untuk kereta Audi dan juga Mercedes-Benz. Setiap daripada logo yang dipaparkan ini mempunyai maksud dan juga rahsia yang tersendiri. Jika kita perhatikan dengan lebih mendalam, dengan lebih tepat, logo Amazon ni sendiri kalau kita lihat adalah menyatakan mempunyai simbol anak panah daripada A hingga Z, dan ianya secara automatik membentuk bentuk senyum di sini. A hingga Z bermaksud dalam Amazon ni kita boleh cari pelbagai benda, semua ada di Amazon. Begitu juga dengan FedEx. Kalau kita lihat secara tidak sedar ada tanda anak panah di sini antara E dan X. Ini menunjukkan bahawa sentiasa bergerak ke depan ataupun cepat, pantas menghantar. Begitu juga contoh di sini Baskin Robbins. BR secara tidak langsung membentuk warna pink ni 31. Angka 31 mewakili 31 jenis flavor yang ditawarkan oleh aiskrim Baskin Robbins. Dan juga pada setiap 31 hari bulan, Baskin Robbins akan menawarkan diskaun yang menarik kepada pengguna mereka. Okey, jenis pemasaran yang kedua iaitu perhubungan awam ataupun kita panggil PR, Public Relation, yang mana publicity diperolehi daripada aksi, pernyataan dan tindakan baru yang diberitahu oleh sebuah syarikat. Okey, hubungan awam, satu bentuk pemasaran berfungsi bersebelahan dengan promosi dan promosi iklan. Cara untuk mempromotkan jenama melalui perancangan yang bijak dan melalui mengeluarkan kenyataan perhubungan awam atau siaran akhbar kepada berita dan saluran maklumat TV, radio dan akhbar. Okey, public relation ni perhubungan awam yang mana sesebuah syarikat itu ataupun kita katakan sebagai pengeluar produk itu memperolehi publicity ataupun promosi daripada penyataan mereka ataupun tindakan yang dilakukan oleh syarikat itu. Contohnya, syarikat tersebut membuat kerja amal, melakukan sesuatu yang positif, pekerja syarikat itu kita katakan membantu orang di luar. Contohnya kita lihat sekarang ramai rider-rider Grab, dan contohnya ada kes-kes di mana rider Grab membantu mangsa kemalangan. Itu sendiri adalah merupakan satu contoh pemasaran yang mempromosikan jenama Grab itu sendiri kepada orang ramai melalui jenis perhubungan awam ini. Okey, yang ketiga adalah pengiklanan penyiaran. Ini yang biasa kita tengoklah dalam radio, TV, okey, satu bentuk pengiklanan berbayar yang biasa ataupun yang lazim. Radio, TV itu yang biasa dari dulu lagi kita tengok. Ini termasuk dalam rangkaian periklanan tradisional. Okey, pemasaran TV mudah disasar kepada penonton program yang berbeza melalui demografi yang disediakan oleh pengeluar rancangan TV dan oleh syarikat yang menyediakan maklumat demografi. Okey, radio dan iklan ini radio dan TV ini boleh kita gunakan untuk sasarkan pengguna kita. Sebagai contoh, kita tengok radio, kita ambil contoh siaran radio. Kita ada siaran radio, let's say macam Era, kita ada Hot FM, okay? Dan setiap siaran radio ini disesuaikan dengan frekuensi tertentu kepada setiap daerah ataupun setiap negeri yang berbeza-beza. Dan ada juga stesen radio, penyiar radio yang menggunakan pengisian yang berbeza mengikut negeri contohnya ataupun sesuatu kawasan. Kita ambil contoh sebagai THR, dia ada fokus untuk pelanggan di pantai timur, THR Gegar, okey. Jadi kandungannya bersesuaian dengan orang-orang di pantai timur, okey. Dan pengiklanan TV ini sangat-sangat orang kata berkesan. Dan kalau kita tengok iklan di TV pun, kalau kita ambil satu contoh dalam berita, contohnya berita pukul 8, itu adalah orang kata waktu puncak prime time, yang mana iklan yang disiarkan pada masa ini sangatlah mahal harganya. Kalau tengok 1 jam berita TV tu, sebenarnya tak sampai 1 jam pengisian dia. Lebih daripada 15-20 minit tu iklan sahaja. Begitu juga dengan cerita-cerita lain. Kalau cerita drama pukul 7 tu, pukul 7 sampai pukul 8, 1 jam, bukan sepenuhnya 1 jam itu cerita drama, tapi mungkin hanya 30 atau 40 minit sahaja. Selebihnya adalah penyiaran iklan.
Okey, yang seterusnya adalah point of purchase. Point of purchase ni bermaksud pengiklanan ataupun pemasaran yang bermula daripada rak ataupun tempat di mana produk itu dipaparkan. Ianya merangkumi pembungkusan sesuatu produk, cara produk itu dibungkus yang memainkan peranan supaya orang tertarik hati ataupun berminat untuk membeli. Tengok poin yang pertama itu ada ditulis pembungkusan penting untuk usaha pemasaran, titik beli. Titik beli ni point of purchase lah. Dan sering menentukan penempatan produk di rak-rak kedai. Okey, kalau kita tengok produk-produk, kalau kamu pergi ke pasar raya contohnya, cuba perhatikan. Pergi ambil satu contoh produk, pergi dekat rak sos cili ke ataupun mi segera ke, pergi ke rak yang menjual sos cili. Duduk di situ, berdiri di situ, tengok pada aras pandangan mata kamu, brand apa yang kamu nampak secara pertama kali. Paling senang nak nampak. Mesti jenama yang biasa kamu beli ataupun jenama yang terkenal. Contohnya sos cili Kimball ke, Maggi ke yang ramai orang cari. Jenama yang kurang terkenal, mungkin Puteri ke, Mahsuri ke atau mana-mana brand lain yang kurang popular, dia letak di bawah-bawah sikit. Di bahagian yang orang senang nampak di aras mata tu biasanya jenama nama besar yang popular. Okey. Pembungkusan lebih daripada sekadar mencipta bekas untuk membuka produk. Ianya memainkan peranan dalam pengiktirafan jenama, keselamatan pengguna dan peluang runcit. Jadi pembungkusan produk tu sendiri memainkan peranan untuk orang rasa tertarik nak beli. Kadang-kadang orang tak rasa tak perlu pun sesuatu barang tu, tapi bila tengok pembungkusan yang cantik, yang menarik, yang unik, jadi tiba-tiba orang tertarik hati nak membeli. Terutama dalam produk-produk seperti mainan kanak-kanak, gula-gula yang senang menarik perhatian kanak-kanak. Contoh di sini ini adalah beberapa contoh pembungkusan yang unik yang menyebabkan orang mudah tertarik. Kita tengok paper bag tu berbentuk klip kertas dan bagaimana karton minuman ataupun itu bukan karton minuman itu sebenarnya adalah paper bag juga. Yang warna merah tu paper bag juga, tapi dia buat bentuk macam karton minuman. Okey. Yang bentuk mulut tu adalah gula-gula getah. Dia menarik bila pengguna guna, dia akan hilang satu gigi tu. Begitu juga dengan bros cat tu. Dia bungkus secara melalui lukisan yang membentuk muka dan misai ataupun janggut orang. Okey. Online presence. Okey, pemasaran boleh dilakukan dalam pelbagai format yang besar, dari laman web ke media sosial dan aplikasi mudah alih. Boleh membenarkan penyesuaian, iklan berdasarkan kandungan dan interaksi dari penonton. Okey. Ini berkisar tentang pengiklanan cara barulah. Zaman sekarang ni yang mana kita tengok di website, di media sosial dan juga apps yang tertentu. Contoh bila kita buka sahaja Facebook contohnya, sedang kita scroll Facebook kita, Facebook page dan sebagainya, tiba-tiba keluar iklan. Kita tengok video di YouTube, berhenti sekejap, tiba-tiba ada iklan. Itu yang kita namakan sebagai jenis pemasaran online presence. Okey, yang berikutnya adalah pemasaran secara terus ataupun direct. Okey, tengok di sini. Apabila pengeluar berurusan secara langsung dengan pengguna, mereka mengambil bahagian dalam pemasaran langsung. Tiada perantaraan antara pihak ketiga seperti peruncit atau pemborong pertengahan. Pemasaran langsung berlaku melalui mail, telefon dan internet kerana syarikat menjual produk dan perkhidmatan mereka terus kepada pengguna. Ini pemasaran secara direct ni tidak melibatkan orang tengah ataupun pihak ketiga. Sebagai contoh, kita belajar sebelum ni, di topik awal sebelum ni, kita tengok daripada pengeluar, dia lalu orang tengah ataupun peruncit dan sebagainya, pemborong, kemudian baru datang kepada pengguna. Okey, dalam jenis pemasaran secara direct ini, dia tidak melibatkan orang tengah, terus daripada syarikat pengeluar produk kepada pengguna. Terus direct Okey, multi-level. Multi-level ataupun lebih dikenali yang kita ketahui sebagai MLM. Multi-level
marketing, pemasaran secara bertingkat. Okey. Kalau kita sebut saja MLM, mesti kita terfikir sesuatu yang negatif. Tapi sebenarnya MLM ini jika benar ataupun jika kena gayanya, ianya adalah satu jenis pemasaran yang sangat efektif, yang sangat berkesan. Kerana apa? MLM ini ataupun multi level marketing ini merupakan satu bentuk jualan langsung melibatkan rangkaian sambungan di mana syarikat merekrut dan menjual produk. Juga dipanggil pemasaran rangkaian kerana jurujual mendapat komisen pada produk yang mereka jual serta pada jualan yang dibuat oleh rangkaian mereka. Ini kita tengok biasanya dalam sistem multi-level marketing ni dia panggil sistem piramid. Yang mana diketuai oleh yang leader yang atas sekali, di bawah dia, dia kena cari anak-anak buah bawah dia ataupun kaki-kaki kat bawah dia. Jadi orang atas, level atas akan dapat keuntungan ataupun komisen daripada jualan yang mereka jual dan juga daripada jualan yang dibuat oleh kaki-kaki orang bawah dia tadi. Jadi itu yang kita panggil multi-level marketing. Biasanya multi-level marketing ini disalahgunakan oleh skim-skim cepat kaya yang mana orang atas tipu orang bawah. Tapi dalam kes ataupun dalam konteks penjualan produk, kita boleh ambil beberapa contoh jualan multi-level marketing yang sah dari sisi undang-undang dan sangat menguntungkan. Contoh kita boleh ambil Amway. Amway yang mana contoh barang yang Amway jual ni macam-macam lah. Dari segi kelengkapan rumah, barang elektrik yang terkenal sekali adalah striker wok ataupun steam iron Philips tu. Itu Amway jual secara multi level ataupun pemasaran bertingkat. Ataupun kita boleh ambil contoh syarikat produk kecantikan macam Mary Kay. Okey. Mary Kay dia guna konsep multi level. Okey, seterusnya adalah street teams. Okey, yang mana street team ini menggunakan interaksi peribadi untuk menyatakan kebaikan produk, perkhidmatan atau acara kepada bakal pelanggan. Okey, yang mana street team ni pemasaran yang dibuat secara langsung. Secara langsung para penjual ini turun ke lokasi. Okey, biasanya kita jumpa pemasar-pemasar yang duduk di tepi-tepi kaki lima kedai, di depan-depan bank yang promote contohnya Astro, yang promote pelan-pelan telco Maxis ke Digi, Celcom yang duduk tepi-tepi bank tu. Bila kita lalu ataupun orang lalu ke, bang nak Celcom bang, daftar internet bang. Itu yang kita panggil street teams. Okey. Yang mana dia turun secara berpasukan, okey, menyediakan cara menghiburkan untuk menyeragamkan personaliti penjual dengan pakaian dan kecelakaan yang dilakukan oleh pasukan. Kecelakaan tu salah ayat. Okey. Kalau contoh mungkin ada, kita ambil contoh DG contohnya. Dia pakaian dia mesti seragam warna kuning. Okey, mungkin dia ada bawa maskot dia yang tersendiri. Itu yang kita panggil sebagai street teams marketing. Dan yang kesembilan adalah philanthropic, yang mana syarikat menggunakan sokongan mereka untuk badan amal dan kumpulan bukan keuntungan yang popular untuk meneruskan imej mereka dan mempromosikan jenama. Melalui penajaan dan penyertaan dalam acara penggalangan dana, pemasaran dermawan mewujudkan rasa keterlibatan komuniti yang dihargai oleh pengguna. Untuk kaedah marketing filantropik ni, syarikat-syarikat pengeluar produk dia join. Okey, dia join sekali untuk acara-acara derma, okey, acara kebajikan badan amal yang secara tak langsung menaikkan imej positif syarikat mereka, seterusnya mempromosikan lagi jenama mereka. Kita boleh ambil contoh untuk filantropik ni seperti syarikat Beras Faiza. Okey, Beras Faiza dia taja rancangan Bersamamu TV3. Dalam rancangan itu dia orang kata rancangan untuk beri sumbangan kepada golongan yang memerlukan, golongan kurang upaya, golongan orang kurang berkemampuan. Jadi bila syarikat ni derma menggunakan produk-produk mereka seperti beras Faiza, beras basmati dan sebagainya, semua produk Faiza, orang akan tengok imej positif syarikat Faiza ni, yang mana bila orang ingat je Faiza, terus automatik orang ingat Faiza adalah penaja rancangan Bersamamu. Begitu juga melalui acara-acara ataupun beberapa contoh syarikat lain lah yang banyak menaja rumah-rumah anak yatim. Biasanya kita ambil ini contohnya akan berlaku pada
bulan puasa yang menaja majlis berbuka bersama anak yatim. Itu banyak masa itulah. Ini yang kita panggil philanthropic marketing. Dan yang terakhir sekali adalah guerrilla marketing. Yang mana pemasaran guerrilla boleh menggabungkan banyak jenis pemasaran yang lain tetapi difikirkan dengan cara mengejutkan pengguna dan membuat kesan abadi. Pemasaran guerrilla biasanya melibatkan penggunaan pasaran tradisional yang tidak konvensional. Okey, guerrilla ni adalah gabungan beberapa pemasaran yang kita cakap tadi. Okey, sebagai contoh kita ambil street teams dengan pemasaran street team dan juga pemasaran direct. Direct kita guna daripada pengeluar, tampak ada orang tengah terus kepada pengguna. Street team kita guna pemasaran di tepi-tepi kaki lima secara terus juga berjumpa dengan orang. Okey, contohnya begini. Kita ada produk, kita buat produk kita sendiri, buat kek, buat kuih di rumah. Okey. Buat banyak-banyak dan terus kita jual sendiri. Kita duduk tepi kaki lima, kita promosikan pada orang secara direct dan juga kaedah street team marketing. Ataupun yang paling biasa kita tengok sekarang ni, kalau di tepi-tepi jalan orang jual jeruk di traffic light. Itu boleh kita gunakan sebagai pemasaran guerrilla. Penggunaan pemasaran tradisional yang tidak konvensional. Yang tidak konvensional ni tidak di masa kini lah. Yang tradisional saja. Okey. Jualan jeruk tu dia tak gunakan orang tengah, dia buat jeruk, dia jual di traffic light secara direct. Dan biasanya dia datang secara berpasukan, dua orang atau tiga orang duduk di setiap traffic light. Bila merah saja dia pergi round, siapa nak beli terus berurusan dengan dia, bayar RM10 dapat satu botol. Itu yang kita panggil jenis pemasaran secara guerrilla. Jadi sekian untuk 10 jenis pemasaran ataupun 10 types of marketing. Sekian untuk hari ini, untuk sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.